pada pendapat doktor, bilakah anggaran atau bilakah berlakunya kisah atau peristiwa Ashabul Kahfi ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Baiklah, seperti kita tahu, kisah Ashabul Kahfi iaitu kisah tentang 7 pemuda yang diceritakan selama 209 tahun. Ia diceritakan, maaf, 309 tahun. Dia diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Okey, ada dua pendapat mengenai bilakah kisah ini berlaku atau peristiwa ini berlaku. Pendapat pertama, dia mengatakan kisah ini berlaku ketika zaman Maharaja Romawi ataupun Decius. Okey. Ketika ini Maharaja ini menguasai negara Aman pada tahun 249 hingga 251 Masihi. Dikatakan Maharaja ini dia merupakan dia bermusuh dengan agama Nasrani dan dia akan seksa siapa pun ikut agama Nasrani ini. Jadi pemuda-pemuda ini pun diturunkan dalam gua tu, lalu bangun ketika zaman Theodosius II, iaitu sekitar 408 hingga 521 Masihi. Okey, pandangan kedua ini bagi saya lebih kukuh sebab ia mempunyai bukti manuskrip sejarah. Okey. Pandangan kedua mengatakan kisah atau peristiwa ini berlaku pada zaman Maharaja Trujen. Okay. Terdapat manuskrip sejarah yang bukti bahawa Maharaja ini disembah berhala dan sesiapa yang menentang ataupun tidak menyembah berhala yang dia sembah, dia akan dibunuh. Jadi pemuda-pemuda ni sebab takut dengan Maharaja itu, mereka pun pergi ke gua lalu diturunkan dan bangun ketika zaman Theodosius yang pertama, iaitu sekitar 400 sampai 450 Masihi. Sekian daripada saya. Wow. Baiklah, terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik daripada penurut. So dari sini kita dapat tahulah yang kisah pemuda Ashabul Kahfi ni dia 200 tahun sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus. Okay, so kisah ni ialah kisah yang agak lama ketika waktu tu Islam masih belum wujud. Islam belum wujud. Jadi saya ingin menjemput panel kedua kita, Profesor Madya Adisa, untuk memberikan sedikit kronologi ataupun susun atur cerita daripada kisah Ashabul Kahfi ini. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Miss Majlis. Jadi Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Jadi mari kita lihat kisah kronologi bagi Ashabul Kahfi. Jadi seperti yang Dr. Nurul cakap sebentar tadi, kisah Ashabul Kahfi ini diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Jadi mereka ini ditidurkan selama 309 tahun. Selepas mereka ini digelar sebagai pemuda sahabat gua. Sebab ashabul itu bermaksud ahli dan hafi bermaksud gua. Jadi sahabat gua. Jadi mereka melarikan diri daripada Maharaja Rom yang ketika itu zalim dan sangat sombong. Jadi pada ketika itu kerajaan Rom dia membina satu liga nekropolis, iaitu satu pusat Yunani dan Rom, pusat kebudayaan Yunani dan Rom, di mana Raja Dakianus atau dipanggil sebagai Decius memerintah pada ketika itu. Jadi Raja Dakianus ini dia menganut agama berhala dan memusuhi agama Nasrani, iaitu agama Nabi Isa. Jadi 7 orang pemuda ini dia melarikan diri kepada sebuah gua untuk menyelamatkan diri dari ditangkap oleh Raja Dakianus. Jadi yang melarikan diri tersebut terdapat 7 orang pemuda serta seekor anjing. Jadi gua ini dikenali sebagai Kahf Ar-Rakim. Jadi istilah Ar-Rakim ini disebut di dalam Al-Quran pada ayat ke-9 surah Al-Kahfi, iaitu sebagai nama anjing pemuda tersebut, dan juga ada sebahagian lain yang mentafsirkan sebagai nama batu bersurat. Jadi apabila mereka bangun daripada tidur selama 39 tahun itu,
terdapat salah seorang penghuni itu keluar untuk membeli makanan. Jadi apabila dia sampai ke sebuah gerai untuk membeli makanan, penjual dia menghulurkan duit untuk membeli makanan tersebut. Jadi penjual itu macam rasa terkejut. Kenapa duit itu bukan duit 300 tahun dahulu, kenapa digunakan sekarang? Jadi dia merasakan bahawa lelaki ini adalah pencari harta karun. Jadi dia membawa pemuda ini ke istana. Bila sampai ke istana, raja tersebut pun mendengar kisah lelaki tersebut. Dan pada ketika itu raja tersebut tahu bahawa pada 300 tahun dahulu terdapat kisah mengenai 7 pemuda ini juga yang hilang. Jadi raja ini merasa macam wow. Jadi selepas itu raja itu pun menawarkan agar pemuda ini tinggal di istana selagi hayatnya masih ada. Jadi lelaki ini pun pulang ke gua untuk mengajak rakan-rakan yang lain. Tapi bila rakan-rakannya tersebut sampai ke istana, mereka mengatakan bahawa mereka tidak mahu tinggal di istana kerana mereka sudah lama hidup di negeri ini. Jadi mereka mengambil keputusan untuk keluar kepada halayak ramai dan berdoa agar mereka dimatikan dan pulang ke rahmatullah. Jadi Allah pun mengabulkan doa mereka. Jadi pada ketika itu juga rakyat ketika itu dia terdapat masalah tidak mempercayai hari kiamat serta kematian. Jadi dengan apa yang terjadi dengan pemuda tersebut, jadi di situ terbuktilah kekuasaan Allah yang wujudnya hari kiamat serta kematian. Jadi ini telah menumbuhkan iman mereka. Bila ni perkongsian yang sangat menarik daripada Musa. So daripada kisah yang kita dengar tadi, kita dapat tahu lah yang pemuda yang kuasa Allah tu sangatlah tidak terbatas. Kuasa Allah ni boleh melangkau kita punya pemikiran. So kita perlu beriman pada setiap kuasa Allah, setiap yang Allah nyatakan. Baiklah, setelah mendengar kisah-kisah Ashabul Kahfi ni, sebenarnya soalan yang ketiga saya menjemput Datin Sri untuk memberikan sedikit pengajaran daripada kisah Ashabul Kahfi ini. Silakan. Jadi saya sebagai Datin Sri ingin memberi pengajaran daripada kisah yang diceritakan. Jadi pertama, kita hendaklah berpegang teguh kepada akidah Islamiah. Sebagai contoh dalam kisah tadi, zaman pemerintahan masa tu raja dia amatlah zalim. Jadi mereka pelajaran kedua, kita perlu mengasingkan diri daripada fitnah. Maknanya kalau macam sebenarnya tak boleh larikan diri. Tapi sebab ni cara terakhir untuk mengelakkan diri daripada fitnah. Sebab kalau dia stay dekat situ juga, dia akan kenalah kan sebenarnya zalim. Jadi pengajaran ketiga ialah Allah berkuasa menghidupkan dan mematikan. Dalam rukun iman ada mengatakan bahawa kita perlu percaya pada Allah, daripada malaikat, hari kiamat dan nilai. Jadi pengajaran yang keempat, kita haruslah mencari makanan yang halal dan baik. Sebab walaupun pemuda-pemuda ini dalam keadaan darurat kerana diburu oleh raja yang zalim itu, mereka tetap berusaha untuk mencari makanan yang paling baik. Jadi mereka tak terdedah dengan makanan yang haram. Ya. Dan yang pengajaran terakhir ialah kita haruslah memohon pertolongan dan perlindungan daripada Allah SWT. Dalam apa keadaan sekalipun, kita perlu sentiasa berdoa untuk memohon pertolongan dan perlindungan daripada Allah SWT. Sekian daripada Okey, Bella, terima kasih atas pencerahan daripada Datin Sri. Sungguh banyak ya pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Ashabul Kahfi ini. Jadi disebabkan ada masa yang berbaki ini, saya mempersilakan semua audiens yang ada kemusykilan atau soalan boleh diajukan kepada yang di hadapan ini. Dipersilakan. Soalan
Kan ada tujuan pemuda dengan seekor anjing kan. Apa signifikan anjing tu? Kenapa dia dengan tujuan pemuda tu? Kenapa bukan binatang lain? Kenapa anjing? Apa dia dengan anjing? Apa dia dengan anjing tu? Pada pendapat saya, mungkin anjing tu digunakan untuk sebagai pemburu. Macam pemburu. Mungkin sebab diorang kan nak lari daripada raja. So macam mungkin diorang fikir nak masuk hutan ke apa ke. So diorang perlukan anjing tu untuk mungkin guide diorang ataupun macam mana. Bukankah anjing itu haram? Saya nak tambah sedikit. So daripada apa yang saya pernah baca pasal Ashabul Kahfi ni. So apa kegunaan, apa hikmah di sebalik diorang bawa anjing tu. Ashabul Kahfi tu bawa anjing tu. So masa raja tu lah, raja yang zalim memburu orang 7 orang Ashabul Kahfi ni. Raja tersebut mengerahkan semua askar dia untuk mencari semua dekat semua kawasan tu kan, di mana sembunyinya pemuda tersebut. Lepas tu sampai ada satu kumpulan askar ni, dia nampaklah dekat satu gua kan. Gua yang di mana pemuda tersebut menyuruh. Lepas tu waktu dia orang sampai kat depan gua tu, diorang macam askar-askar tu diorang ada rasa takut lah, sebab macam apa yang dia nampak, bayangan daripada tangan anjing tu dia nampak seperti macam benda yang dia gelap dan mengerikan lah. Macam tahu kan dalam gua macam ni. Kalau nampak bayangan, so macam diorang pun tak berani nak masuk. Lepas tu bila diorang sampai kat raja, bila diorang sampai kat depan raja, askar sampai kat depan raja tu, dia kata kat raja tu, kami semua telah mencari di seluruh kawasan kan. Kami dan sehingga kan kami menutup satu gua supaya macam diorang kata dia tutup kan, diorang tak tutup kan. So diorang macam kata supaya kalau Ashabul Kahfi tu dalam gua tu, diorang tak boleh keluar. So diorang akan mati ke bururan. So macam saya tak pasti dah ditutup ke tak. Kalau macam ditutup pun logik lah, sebab mungkin 300 tahun dah benda yang ditutup tu dah rosak ke, dah dimakan haiwan ke apa. So itulah apa yang saya baca. Ada apa lagi tak lain? Saya ada soalan. Bukankah adakah Ashabul Kahfi ni ada macam mana cerita dia dia hidupkan semula unta yang dah mati tu. Itu ni cerita tu ke? Bukan, itu cerita lain. Ada soalan. Kan pemuda tu ditinggalkan 309 tahun tu kan. Apa jadi kat anjing tu? Dia ditirukan juga ke dia gone? Apa khabar anjing tu? Apa khabar anjing? Sebab kami kurang pasti berkenaan itu tidak diceritakan. Dan juga kami kan ada festival Tapi nama profesor, doktor. Ada pesanan? Maybe saya dengan Aisyah kurang dengar bahagian tu yang kenapa, apa yang dia orang lari daripada fitnah tu. Fitnah apa yang dia orang lari dari? Dia orang just lari daripada raja yang tadi tu. Tapi kenapa dia lari daripada raja yang tadi? Nak cakap? Iman kiri. Kami pasti. Okay, so ni mungkin dalam part kronologi yang Profesor Alisa sebutkan tu, mungkin ada sedikit dia kurang, dia tak ceritakan daripada awal dengan daripada apa yang kita kan. So kenapa pemuda Ashabul Kahfi tu lari daripada raja tu? Mula raja tu dia menyuruh semua penduduk kat situ agar menyembah apa yang disembah. So raja disembah berhala lah.
Jadi pada masa tu 7 pemuda tu diorang dipanggil menghadap raja yang zalim itu. Kemudian raja tu dia kata aku memberikan kamu semua 2 hari untuk memikirkan kan, untuk macam fikirlah dia nak sama nak tekan dengan dia punya pendirian ataupun dia nak ikut apa yang raja tu suruh sembah kan. So 7 pemuda tu akhirnya diorang macam buat mesyuarat yang kecil-kecilan antara diorang 7. So apa yang diorang putuskan, diorang putus untuk lari dan bersembunyi daripada raja tersebut supaya diorang pertahankan akidah diorang. Itulah apa yang sebab kenapa dia lari daripada raja zalim tu. Kiranya tu bukan fitnah lah kan? Itu fitnah pada agama mereka, agama Islam. Fitnah ni kalau dari segi apa yang kita tahu, fitnah ni orang kata macam apa? Benda yang tuduhan yang ni kan, yang semata-mata tu. Tapi dari segi lain, fitnah ni dimasukkan dengan masukkan ialah apa? Bencana kesusahan, macam contoh macam fitnah dunia. So macam bencana dunia, bencana alam, itu salah satu fitnah yang Allah turunkan di dunia itu. Dia fitnah ni macam ada bahasa lain. So, ada apa soalan? Ni saya nak pendapat dia. Okey, kan dia dah bangun after 300 years kan. Lepas tu dia doa dekat Allah supaya mengambil nyawanya. In your opinion, kenapa dia doa macam tu? Kenapa dia tak hidup je sampai hayat dia betul-betul Allah tarik dan terus buat ibadah? Macam tu. So boleh tak bagi pendapat kalian? Pada pendapat saya sebagai netizen, saya rasa kan macam dia kan dah keluar daripada kubur tu, orang kan semua satu tempat tu semua macam mempersoalkan macam kedatangan dia orang, mempersoalkan macam mana dia boleh ada kat situ semua daripada zaman lama. Jadi rasanya kalau dia hidup, orang kan macam kenapa dia hidup lama sangat 300 tahun macam tu kan, tanpa makanan semua. Jadi mungkin akan mendatangkan fitnah lagi sekali. Jadi mereka ingin macam tak nak risikokan dalam mendoakan macam tu. Pada pendapat saya lah. Saya setuju dengan pendapat Datin Sri. Mungkin rakyat kita akan macam, wah hebatnya mereka 300 lebih tahun hidup macam hamba Tuhan, tanpa makanan, tanpa minuman. Jadi dia boleh menimbulkan satu lagi fitnah lah seperti yang Datin Sri katakan. Saya setuju. Datin Sri. Ifan setuju? Saya pun setuju dengan semua benda saya. Okey, ada seorang soalan lagi? Sebab kalau orang tu dia nak ujian tu jarang. Kan kita tak boleh give up kalau kita pergi ujian. Sebenarnya pasal Kalau setuju dengan Arisha. saya pun setuju dengan Arisha. Kenapa tak? Dia tak. Apa tadi soalan sebelum ni? Kan jangan give up dengan ujian ni. Pada pendapat saya, dia bukan give up. Seperti yang dikatakan oleh kami semua tadi, dia macam tak nak risikokan keadaan. Contohlah kalau dia macam meneruskan hidup dia, lepas tu orang macam berkuasanya dia, lepas tu orang pun mana tahu ada orang sembah dia kan, orang-orang yang tak ada akal sikit tu, dia pergi sembah dia macam dia lah Tuhan, dia boleh tahan makan, tak makan 300 tahun. Jadi tak ke macam betul lah, fitnah tu lagi besar. Jadi baik, Mungkin ketika diorang tak tahu macam mana nak buktikan yang diorang bukan Tuhan semua. Mungkin lah. Kenapa dia tak cakap, oh Allah itu Tuhan, jangan sembah saya, sembah Macam Allah. mana diorang nak yakin dengan Tuhan Allah? Dia kata cakap lah macam saya ditidurkan oleh Allah SWT. Jadi Allah lah tempat di mana kamu kembali dan tempat di mana kamu yang layak disembah. Itu lah. So macam kenapa dia tak cakap macam tu? Dia kan manusia kan sepatutnya di bumi untuk sebagai khalifah. Jadi dia patut
berdakwah kepada orang-orang yang dia sebagai, maksudnya dia orang sebagai bukti yang Allah tu Maha berkuasa, Allah tu Maha kehendak, dia nak Allah tu nak buat macam tu. Itulah. Kenapa tak macam tu? Dia dakwah raja ke, dia dakwah rakyat-rakyat dia ke. Okay, saya bacakanlah lah. Saya nak bagi contoh sikit lah apa yang apa yang Ashabul Kahfi sebut, diorang apa yang dalam perjanjian orang yang ditulis dalam Al-Quran kan. So dia kata para pemuda tadi lalu berkata kepada raja, kami ini sudah tidak mengharap hidup yang lebih panjang lagi kerana kami sudah melepasi beberapa keturunan dan kesemuanya telah meninggal dunia. Malah negeri dan binaan besar yang dahulu pun sudah runtuh semuanya. Yang kami lihat sekarang ini adalah sesuatu baru. Kami pun puas hati melihat raja dan penduduk yang hidup di negeri ini sudah sama-sama beriman kepada Allah SWT. Ada beriman. Jawab soalan. Wah, so macam dia macam dah certify dengan dengan zaman yang sekarang tu. So macam masa tu dah tak ada. Jadi Islam kedua lah, dah tak ada benda-benda dia buat. Jadi okey, maksudnya quest dah agak. So mereka pun masa tu mereka pun minta kat Allah supaya dikembalikan ke rahmatullah dengan segera macam diminta macam nak kembali semula ke rahmatullah kan. Macam basically dalam tidur tu dia dah berada kat rahmatullah kan. So macam dia orang dibangkitkan semula. Itu macam contoh hari kiamat katanya kuasa Allah kan. Lepas tu apa yang diorang pun bila dalam doa macam tu Allah pun berkenankan dan Allah pun tarik nyawa diorang pada waktu itu. Itu pun semua Allah tak ada Islam yang dia macam give up dan hidup macam bagi dia kan. Allah tarik ke malaikat tarik? Allah tarik, malaikat tarik dengan izin Allah. Sebab dia belum Dia ada request dia nak dimatikan kan. Dia dimatikan depan halayak ramai ke dia balikan. Dua balik ke dia matikan. dia mati macam ni je. Dia mati macam ni. Ni semua bergantung Google sebenarnya ni. Mana? Saya rasa saya pernah baca dengan adik saya. Rasanya masa tu mereka kan balik ke gua balik. Lepas tu ada pegawai raja tu 2 orang datang mencari dia. Lepas tu dia nampak orang mati dalam gua tu. Jadi pada rumah saya orang dimatikan dalam gua yang sama. Jadi Dalam keadaan yang adakah gua tu masih wujud? Al-Quran pun tak cerita siapa. Adakah gua tu masih wujud? Saya setuju dengan Irfan. Dia dah kurang. Nah, Ada lagi sebuah kasih cakap antara besar yang boleh dilihat adalah sebuah masjid dan mihrab di atas gua Al-Fatih itu bersama Al-Quran Azim dengan Al-Quran Imam ke dalam Haram. Okay, tak ada soalan lagi kan? Jadi kami pun menutup forum kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Menarik pembahasan dalam Ashabul Kahfi. Cerita kisah famous yang kita dengar tapi kita tak baca teliti. Ustaz sengaja lontarkan persoalan ini supaya kita lihat pada kajian yang menyeluruh. Lepas tu ada sahabat yang tanya kenapa tak ada Ustaz tentukan perlu cari apa. Ustaz sengaja untuk bagi tema yang terbuka untuk kamu konsepkan. Okey, bila baca soal Kahfi, kita akan dalam surah Al-Quran, mana kalau kamu baca Ashabul Kahfi kamu akan terbayangkan surah mana? Al-Kahfi. Kalau kamu rajin buka Bible, dia dalam topik the cave. Mana kalau cerita Ashabul Kahfi ni diangkat oleh pelbagai agama, terutama perbandingan antara Islam dan Kristian. Menarik. Kita baca panjang dalam oleh pengkaji sejarah, dia buat satu pandangan Islam, pandangan Kristian, tak banyak beza. Tapi kalau orang ambil spirit anak muda, yang kamu tengok anak muda demonstrasi, anak muda berani komunitas, jumpa menteri berdebat, itu semua inspirasi anak muda. Tanyalah pemuda Kristian, apa inspirasi dia? Ashabul Kahfi. Tanya pemuda Islam, apa kamu punya inspirasi? Ashabul Kahfi. Luar biasa. Okey, kita bagi. Dan saya konsepkan kata Ashabul Kahfi kita buka.
Ashabul Kahfi. Dia akan memudahkan untuk kamu uraikan siapa ke Ashabul Kahfi. Yang pertama anak muda. Ini memang anak muda yang dikatakan belasan tahun, fityah. Pada ayat 13 dan 14 tu, okey, fityatun amanu, anak muda yang beriman. Okey, masa ni kita jangan ingat dia semayang macam kita, tapi dia beriman kepada Allah. Okey, ini anak muda. Okey, mana yang terlibat siapa? Anak muda. Jadi anak muda jangan takut. Sebab tu kalau Tuhan politik dia anak muda dikedepankan, apa hujah dia? Ashabul Kahfi. Tak, ini betul. Pengalaman kami dulu masa anak muda memimpin gerakan mahasiswa dulu kan bawa Ashabul Kahfi ni lah. Masuk yang Kristian, yang Hindu, yang Buddha, itu semua faham Ashabul Kahfi. Okey. Yang kedua, okey, dalam masa yang sama, kamu fahamkan relate dalam kehidupan kita macam mana anak muda inspirasi Ashabul Kahfi. Pertama kita anak muda. Kadang semua anak muda. Betul. Jangan jadi anak muda yang membosankan. Jadi anak muda yang segar dan semangat. Allah jangan. Kan fikir semangat. Okey. Yang kedua, sinergi. Apa itu sinergi? Sinergi. Dia bercantum. Dia saling menguatkan satu sama lain. Okey, Ashabul Kahfi tak keseorangan. Okey, 7 ke 9. Okey, bilangan ni kalau tak dinyatakan secara jelas, cuma sebelah dalam tafsir dia ada kata 7 ada 9. Malah dalam Bible juga mengatakan 9. Okey, tapi dalam tafsir dalam Quran tak sebut, tapi ada dinyatakan 7. Okey, bilangan ni khilaf. Tapi kita akan kait kenapa timbul bilangan. Okey. Jadi dalam hidup kita nak contoh Ashabul Kahfi mesti ada strategi. Kamu valid, kamu takkan seseorang nak menang ke, tak ada. Kamu mesti ada gabungan. Nak menang NTP ke, kamu nak ada pengaruh, mesti ada gabungan. Itu ada strategi. Mana kalau tak yang paling hebat dalam pidato, dia boleh mesti kuasai dengan zikir. Hebat dalam sukan, itu kena saling strategi. Nampak? Ini kehidupan kita dia lah. Apakah kita mengajar kita tentang kehidupan yang sebenar? Kemudian hidayah. Maknanya kan, kenapa mereka ni kelompok minoriti dalam zaman tu? Mereka berikan hidayah. Apabila berikan hidayah, apa mereka apa yang mereka berdaya depan raja. Inilah contoh pemuda zaman sekarang. Jangan takut berdepan dengan pemerintah yang zalim. Okey. Dari panggil ngajak raja, apa ayat dia? Warabatna ala qulubihim ilqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Okey, apabila raja kata, kau beriman ke aku? Apa dia cakap? Apa ayat dia dalam Quran? Faqalu. Mereka semua kata, ni asal ni nak boleh kata faqalu. Kami kata bahawa Tuhan hanya Allah Taala, Tuhan langit dan bumi. Di hadapan pemerintah zalim. Agak-agak raja apabila dengar perkataan tu apa rasa? Marah. Itu yang ingin menghasilkan mereka terjadi guru. Okey, apakah mereka lari saja? Tidak. Mereka lari apabila iman mereka tak tersurat. Okey, faham? Apa iman dah tersurat. Tapi apa yang mereka buat keberanian tu? Ilqam, baca ayat 14 ayat 14. Ilqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Baca ke depan raja ni, raja tengah berang ni. Tengah benang ni. Tuhan kami hanya Allah yang cipta langit dan bumi. Engkau tak ada apa-apa. Hebat Tuhan kami. Okey, kemudian alam. Memang kita teknologi takkanlah 309 tahun. Takkanlah rambut tak berubah. Takkan janggut tak sampai bawah. Ya, jadi kau nak kata alam ni aku yang atur. 309 tahun pada kau mungkin dah mati, tapi bagi aku dia hidup lagi, cuma dia tidurkan. Jadi memang betul apabila dibangkitkan tu dikatakan dia punya apa? Janggut dah sampai bawah dah. Bukan tak perubahan. Okey, mana nak katakan perubahan zaman ni. Tapi okey, dalam masa sama juga okey, dalam 309 tahun Waktu diorang jaga dia, muka diorang macam orang tua macam ni. dia diibaratkan perubahan tu berlaku. Bagaimana Allah alam, tapi berubah untuk alam, tapi mereka masih gagah dan hidup lagi. Kan buat biasa, dalam masa yang sama anjing mereka pun hidup lagi. Nampak? Okey, nanti ada kaitan. Okey. Jadi dia nak kata alam ni aku atur. 309 tahun ada kau macam pelik, tapi dari 309 tahun okey, dan apabila dia bangun, pemerintahan dah berubah. Okey, dia yang kamu nak ceritakan apabila dia bangun, dia pergi ke pasar. Tengok mata wang, semua beli. Macam kamu hidup zaman sekarang ni, tiba cucu kita semua ni akan ni. Tu mata wang tu berubah. Tu sekejut. Dan masih tua tu takut juga. Tapi mereka kamu yang risau, sekarang kita dapat pemerintah yang beriman. Kesan daripada kesabaran mereka ni perjuangkan kebenaran. Faham? Okey, kemudian berdoa. Apa yang doa ni? Okay. Jadi, Ashabul Kahfi nak mengajar kita bahawa kau dapat apa pertentangan, ada cabaran, jangan lupa Tuhan. Doa. Makin kau dekat dengan Tuhan, makin Tuhan akan kabulkan doa kau.
Jelas. Okey, ujian luar biasa. Masa tu memang semua tak beriman. Pasal beriman akan dizalimi, akan diseksa. Tapi mereka jumpa berdepan, kau beriman tak? Betul orang benar. Tuhan yang ada Tuhan yang cipta langit dan bumi. Nampak? Jadi kita nak ujian. Okey, ada hujah yang orang tadi kata mana penakut. Tak. Dia lari tu bila Islam agak bukan masa tu iman dia terancam. Jadi dia larikan diri. Dan bersembunyi di dua Al-Kahfi. Kemudian lelaki. Ini watak dia semua menyebabkan lelaki. Okey, nampak je lah sekarang ni. Okey, kemudian kawan yang baik. Okey, kawan yang baik bukan setakat mereka bertujuh tu atau mereka 9 tu. Okey, soal bilangan kita boleh kata 7, boleh kata 9. Sebab itu ada pandangan itu. Okey, kemudian kawan yang baik, mereka semua bukan jumpa raja seorang. Islam pun tak. Dia kata Islam tu masing-masing kata. Maknanya kamu 2, 4, 5 ni jumpa raja, kamu mungkin kamu serentak. Dan kawan yang kecil. Dalam yang sama mereka ada anjing yang mendampingi. Nampak tak? Jadi apa signifikan anjing tu? Dia kata bahawa hubungan dengan alam, dengan haiwan itu buat sebagai jaga, pelihara. Dan haiwan tu, anjing, tetap ikuti apa yang Tuhan tentukan. Apa arahan Allah pada anjing? Untuk mengawasi 7 pemuda, nampak? Sebab tu kalau kita bicara tentang Islam tu masukkan takut, tunduk dan patuh. Kita kadang-kadang ambil Tuhan suruh sesuatu, ada pun yang kita terlepas. Tak solat, tak baca Quran, turun lambat solat, semua kan. Tapi, cuba tanya anjing, apa Tuhan suruh dia hidup kat dunia tu? Suruh menjanak, suruh makan, itu patuh tak? So dari segi konsep dia Islam dengan kita. Dari konsep dia. Okey, faham. Mana dari segi kepatuhan. Jelas tak? Sebab kita tak pernah ikut arah Tuhan. Kita marah dengan anjing mata dia pun, itulah kerja dia. Kita tak ditindakan Tuhan, wahai anjing kau pergi masuk kelas. Tak ada. Faham? Okey, kemudian aulawiyat. Ini lah aulawiyat. Okey, aulawiyat ni apa? Tahu. Aulawiyat ni keutamaan. Okey, kita bahas berapa bilangan. Kat mana? Apa jadi dengan anjing tu? Itu penting. Tapi yang lebih penting apa? Pengajaran dalam kisah tu. So, keutamaan. Antara cerita yang menarik dalam kisah ni, dia bangkitkan, dia dah dibangkitkan. Okey, dalam perjalanan Nabi Musa lapor. 300 tahun tak makan, lapor. Lepas tu mereka bekalkan apa yang ada dalam kocik mereka, ibarat itulah. Okey, lepas tu berdebat dengan orang. Kita dah tidur berapa tahun? Tak tahu, berapa tahun? Tak tahu. Okey, kawan-kawan, kita pergi keutamaan kita. Sekarang kita tengah lapor, cari makanan ni. Okey, nampak. Itu keutamaan. Ada korang tengah berbahan. Saya apa keutamaan kita? Keutamaan kita siap kaitan dulu. Faham. Maknanya Ashabul Kahfi macam kita, dalam berdepan banyak perkara ni, utamakan mana yang lebih utama. Okey, faham. Okey. Benda halal. Ini yang tadi yang Datin dah ceritakan bahawa makanan kita dapat bukan setakat makanan yang lazat, tapi halal lagi baik. Nampak? Walaupun saya saya terkesima tau. 300 tahun betul minta zalim. Kita bangun tak takut kita akan diserang. Tapi apabila kita jumpa pedagang kawasan kata jangan risau ni. Zaman dah berubah, pemerintah kita pemerintah yang adil. Jadi masa itulah dia kata kita pergi pasar tu cari lapor, tapi kita usahakan cari makanan yang lazat dan halal. Halal lagi baik. Faham kan? Sudah fokus. Maknanya apa yang dia fokuskan? Soal bagaimana mana mereka, apa mereka nak target sebagai apa? Sebagai orang yang ada jati diri dan iman. Okey, nampak? Okey, maknanya dalam kehidupan kita kan. Okey, dalam kehidupan kita ada fokus yang kita perlu dari banyak perkara tapi fokus. Tak ada formula tentang fokus ni, tapi kita akan bagi pada masa lain. Kenapa fokus ni dah ada punya konsep dia dalam fokus. Dan insya-Allah. Kenapa insya-Allah berlaku? Peristiwa ni yang kita banyak ada pandangan. Kemudian kenapa peristiwa ni berlaku? Ibrah surah soal Kahfi kan Rasulullah tanya macam mana keadaan orang Yahudi ni. Apa pandangan kamu ya Rasulullah? Rasulullah kan bercakap dengan wahyu. Wahyu tak turun. Tapi Rasulullah dengan yakin insya-Allah keadaan akan begini. Jadi nak buat sesuatu, apa yang Ashabul Kahfi dalam cerita ni kan? Apa-apa insya-Allah. Berlaku atau tidak? InsyaAllah. Sebab tu kalau kamu boleh tak boleh? InsyaAllah saya boleh. Faham? So nampak konsep keseluruhan dalam cerita Ashabul Kahfi. Jadi kamu catat ataupun kamu ambil gambar. Jadi kalau tuan suruh cerita Ashabul Kahfi, ini konsep.
Jadi Ustaz cadangkan kalau ada kesempatan kita baca Ashabul Kahfi itu surah Al-Kahfi, buka tafsir. Dan kemudian kalau kamu kesempatan buka Bible. Kalau topik The Cave. Ada ceritanya hampir sama tetapi kedua-dua yang mengangkat bahawa Ashabul Kahfi tokoh tauladan sebagai anak muda yang berjuang, ada cita-cita kebenaran tapi berani lawan pemerintah yang zalim. Nampak? Anak muda sekarang kena tegur sikit je dah nangis. Kena marah sikit je alah nak balik dah. So kita kena anak muda yang tentang macam Ashabul Kahfi. Terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya email video ni dekat Ustaz. Boleh. Terima kasih banyak.